So hari ni kita akan mulakan dengan soalan nombor 1 lah, 4.1. Kita ada untuk chapter 4 ni kita ada 4.1 dengan 4.2 lah ya. Okay, untuk soalan number 1 4.1 ya. Yang ni basic lah ya. Kamu dikendaki determine the oxidation number. Ni pernah belajar kan dulu masa SPM tu kan. Determine the oxidation number of the underlying element in the following compound. Ya. Okay. Jadi ingat tak macam mana kita nak calculate the oxidation number? Okay. Kalau dia bagi contohnya untuk oxidation number, okay, dia minta kamu kira oxidation number for copper to copper ni. Okay. Awak pensel tak mau ni. Sekejap. Sorry. Okay. Saya tak boleh lah. Okay, dia minta kamu determine the oxidation number of the underlying element in the following compound. So, kamu dikendaki menentukan oxidation number untuk copper ni, ya. So, satu lagi ni kita assumekan kita sudah tahulah, ya. Okay. So, macam mana nak tahu dia ada oxidation number dia berapa, ya? Macam mana kita nak tahu oxidation number dia berapa? Tengok dia punya kedudukan dalam periodic table. Contohnya macam ni. Oh, saya tak boleh lah, saya kena ambil. Sekejap ya. Saya nak kena ambil bateri sekejap ya. Masih bateri sekejap. Dia masuk. Ya, saya nak tukar pen saya ni. Bateri dia. Dah boleh. Tak mau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau.
Lah. Alright. Kalau kita nak tentukan oxidation number untuk yang satu lagi lah, katalah kita ada copper sulfate macam ni kan, copper tu sulfate. Jadi kalau nak tentukan oxidation number lah copper tu sulfate ni. Ya. Tak boleh lah. Okay. Pakai mouse kat belah sini. Okay. Kita nak dapatkan copper tu sulfate ni. Ya. Jadi sulfur ni kita kena tahu dululah dia punya oxidation number kan. Kalau tak kita tak boleh nak kira lah dia punya oxidation number untuk untuk copper kan. Jadi macam mana kita nak dapatkan oxidation number untuk sulfur? Kita tengok dia punya position in the periodic table lah. Ya, tengok position dia di dalam periodic table. Ya. Okey, contohnya kalau elemen tu berada pada group 16. Tahu. Dia katalah ini kita ada tulisan saya pakai ni. Okey. Katalah this is the periodic table lah ya. Apa saya pun tak tahu. Sorry ya. Maaf ya, ada masalah lah. Sekejap. Oh. Oh, okey. Tak ada yang masuk. Tak ada. Okey. Alright. Okey, mari kita lihat ya untuk copper sulfate lah contoh dia ya. Okey. So kita ada copper sulfate lah. U to S. Okey. Kita nak kira oxidation number untuk copper. Jadi S ni kita kena tahulah dia punya oxidation number lah ya. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu oxidation number untuk S? Takkan kita nak hafal. Jadi apa yang kita kena tahu ialah kalau kita tengok ini kita ada this is our periodic table lah. Jadi yang masuk sekejap ya. Okay, sorry ambil lambat. Okay, so kita ada yang ni periodic table kita lah ya. Okay, ni group 13. Ni group 14. 15, 16, 17, 18 lah ya. Okay, elemen yang berada dekat group 17 ni, okay, oxidation number dia adalah negative 1. Kita kena consider macam tu. Setiap kali lah kalau kita nak cari oxidation number yang lain lah ya. So kalau kat sini yang ni oxidation number dia adalah negative 2. Ni group 16 lah. This is group 16. Ini group 15, oxidation number dia adalah negative 3. Sentiasa kena macam tu lah. Kalau tak diminta untuk cari dia lah. Tapi kalau untuk minta cari dia, kita assume kita tak tahu. Macam tu. Ini group 15 lah. Ya. Alright. Kalau group 1, group number 1 ni biasanya dia akan positive 1 lah. Positive 1. Contohnya hydrogen. Ya. Hydrogen, okay, kita akan sentiasa consider dia sebagai positive 1. Okay. Jadi kalau kita tengok untuk kira oxidation number copper dalam copper sulfate ni, kita tahu bahawa sulfur ni duduknya pada group 16. Jadi oxidation number dia adalah negative 2. So if you want to, masuk sekejap ya. Okay. So kalau kita nak kira oxidation number untuk copper, apa kita buat ialah, okay, sulfur negative 2. So kita ada copper, okay. Sebab dia ada 2 kat sini kan. Dan kamu kena darab 2 lah. Lepas tu tambah dengan oxidation number untuk sulfur adalah negative 2. So charge untuk species ini adalah kosong. Total charge dia kosong. Jadi kalau kita tengok 2Cu equal to yang negative 2 ni bawa ke sebelah lah. Jadi positive 2.
Jadi oxidation number copper adalah okay, positive 2 divide by 2, so kita ada positive 1. Ni oxidation number untuk copper. Untuk kes ini adalah positive 1 lah ya. Macam tu ya. Alright, seterusnya mari kita lihat untuk sulfuric acid pula. Kita dikendaki mencari oxidation number untuk sulfur. Macam ni tadi kita kata kita tahu pula, medium ditipu sungguh kan. Tak, kalau kita dikendaki untuk cari, kita anggap kita tak tahu. Yang lain tu dia kita anggap kita tahu. Apa saya ada semua live ni? Hello? Hello? Ada problem kat tu. Diorang lag kot. Sorry. Saya Macam mak. sorry. Medan baru muncul balik. Kejutkan saya tadi kan. Dah lah tak pandai kan. Okay. Tiba-tiba your connection is lost, apa benda dah dia kata tadi. Oh, faham. Okay semua tak lari ya. Yang lari tau. Tak pasti. Tak pasti. Tak Ada. Okay. Saya record tak lagi? Record tak? Recording terus. Ya. Alright. So mari kita lihatlah seterusnya. Yang ni sebab dia suruh cari, kita tak boleh assume dia macam dalam, dia berada dalam negatif 2 lah. Kita kena kira. Yang ni kita kena kira. Lepas tu yang lain-lain tak dikira ni, kita assume dia macam dia berada di mana. Medium tak present. Share screen balik. Apa? Present Share balik. screen. Dia tak share screen. Okay. Sebab tadi terkeluar. Betul ya. Thank you. Nampak tak? Okay tak? Okay lah, boleh Nampak. Okay, nampak Madam. Alright. So, cuba tengok tu. Yang ni, jadi hidrogen ni duduk kat mana? Dia duduk pada group 1 lah, group 1 ya. So oxidation number dia adalah positive 1. Oksigen dia mana duduknya? Dia duduk dekat group 16. Jadi oxidation number dia adalah negative 2. Jadi berapa oxidation number untuk S? Kita kena kira lah ya. Jadi macam mana kita nak kira tu? So kita ada dekat sini. Okay, kita letakkan 2 times 1 lah. Ini oxidation number untuk hidrogen. Boleh Plus dengan, okay. Sulfur saya letak X lah. Okay. Plus dengan, okay. 4 ni darab dengan oksigen punya oxidation number. Berapa oxidation number untuk oksigen? Negative 2 lah sebab dia group 16. Dia ada kat sini. Di group 16 ya. So, kita ada 4 times dengan negative 2. Jadi total oxidation number sebab dia punya species ni adalah dia tak ada charge. So total equal to 0 lah. Oxidation number kosong kan. Molekul ni oxidation number dia kosong lah. So ini kita ada positive 2 plus X. Okay. Tolakkan dengan 8 lah. Is equal to 0. So sekarang kita ada
positif 2 tambah dengan negatif 8, kita ada negatif 6 kan. So equal to 0 lah. Tambahkanlah positif 2 tolak dengan ni. So kita dapati X equal to positif 6. Jadi oxidation number untuk sulfur tu adalah positif 6. Jangan tulis 6 sahaja. Salah. Kalau dia nak kamu tuliskan oxidation number, that means dia mesti ada tanda. Either positif or negatif. So kat sini, X tu adalah positif 6. Ada dua. Either positif or negatif lah. Macam tu. Boleh ha? Okay. Jadi yang lain-lain tu serupa juga. Ya. Bila kita nak kira oxidation number dia. Ya. Yang ni agak simple lah. Taklah susah sangat kan. So, saya berikan jawapan dia, boleh tak ni? Kamu ambil jawapan dia ni, nanti kamu buat ya. Macam tu. Sebab dia senang je. Saya tak naklah buang masa banyak sangat kat sini ya. Okay, ini adalah untuk molekul yang tak ada charge tau. Yang tak ada charge. Okay, saya nak ajar dulu molekul untuk yang spesies yang ada charge. Ya, spesies yang ada charge lah. Okay, mari kita lihat untuk spesies yang ada charge. Ya. Spesies yang ada charge. Contohnya NH4 ni, ammonium ion ni kan. Okay. Ammonium ion ni, okay, kita tak tahu. Dia sebenarnya N ni kalau ikutkan dia duduk pada dia duduk pada group 15, dia positif 3. Tetapi sekarang sebab dia suruh kira, so kita anggap kita tak tahu ya pasal oxidation number dia lah ya. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok, kita tak tahu N punya oxidation number. Kita pluskan dengan, okay, tapi hidrogen kita tahu ya sebab dia berada pada group 1 lah. Jadi 4 times 1, positive 1. Okay, cuba tengok total charge untuk spesies ini. Charge ini, spesies ini bercharge positive 1. Jadi total oxidation number adalah bersamaan dengan positive 1. Macam kat atas tadi ni, dia bersamaan dengan kosong kan? Sebab molekul dia, spesies dia, charge-nya kosong. Charge-nya kosong. Jadi ini dia ada positive 1. Jadi equal to positive 1 lah. Jadi kalau nak kira N, N equal to 4 times 1. Okay. Kita bawakan ke sebelah sana. Jadi kita ada positive 1. Tolakkan dengan 4 lah. So oxidation number dia adalah negative 3. Macam tu. So oxidation number untuk N adalah negative 3 lah. Yang ni kalau dia bercharge positif. Okay, kita cuba tengok untuk phosphate ion tu. Phosphate ion. Okay, phosphorus kita tak tahu. Plus dengan, okay, 4 darab dengan negatif 2 kan. Okay. Okay. So 4 darab dengan oksigen berapa? Dia group 16, negatif 2 lah. So equal to, nampak charge dia adalah negatif 3. Negatif 3. Equal to negatif 3. So phosphorus minus 8 equal to negatif 3. So bawakan ke sebelah sana, ya. Bawakan ke sebelah kanan. Okay. P equal to negatif 3 plus dengan 8. So maksudnya sekarang phosphorus tu dia punya oxidation number dia adalah positif 5. Dapatlah ni. Boleh lah macam tu. It's quite simple je, tak susah pun. Jadi saya tak naklah lama-lama sangat kat bahagian yang senang. So kamu cuba buat sendirilah yang ni ya. Boleh ha? Saya tinggalkan jawapan ni untuk kamu dan kamu cuba buatlah. Saya tinggalkan untuk kamu untuk mengira oxidation number. Tapi yang penting bila nak berikan oxidation number dia kena ada. Tulisan dia kena betul. Either positif ataupun negatif lah. Okay. Boleh salin jawapan dia. Boleh salin jawapan dia ya. Ataupun screenshot. Kamu pakai phone ke pakai laptop? Laptop tadi saya baru belajar macam mana cara nak screenshot dia.
tekan window, tekan shift, tekan apa C. Okay dah lah. Salin dulu. Okay, take your time. Okay dah lah? Dah lah? Boleh ha? Dah ke belum? Dah, madam. Dah. Tengok nombor 3 lah pula ya. Okey, untuk nombor 3 ni apa yang kita akan belajar ialah kita akan belajar balance the equation. Okey. Nak balance equation, kita akan belajar nanti ada dua cara. Balance the equation, satu cara ialah melalui kaedah inspection. Balance. Okay. Balance. Allahu Akbar. Okay. Balance equation. Okay. Ada dua cara yang kita akan belajar lah. Satu, kita akan belajar melalui kaedah yang we call it as inspection. Inspect tu maksudnya inspector. Inspect. Macam tengok-tengok kan. Inspector sahab kan. Contoh macam tu lah kan. Hindustannya inspector lah. Inspect kan. Kita perhati, observe itulah ya. Satu melalui inspection method. Okay. Another method ialah kita menggunakan ion electron method. Ada dua kaedah lah. Okay. Satu what we call as balance melalui what we call as inspection method, dan juga satu lagi ialah menggunakan ion electron method lah. So masa bila nak gunakan inspection method ni? Inspection method ni biasanya kita akan gunakan bagi nak balancekan equation yang dalam bentuk molekul biasa je. Contohnya untuk soalan nombor 3 ni, kita akan menggunakan inspection method. Menggunakan inspection method lah. Inspection method ni biasanya atom-atom dia sudah lengkap di belah kanan dengan belah kiri, dia dah lengkap dah. Okay. Maksudnya ada spesies-spesies dia yang bukan lengkap lah, maksudnya tak perlu ditambah ke. Kalau macam ion electron method ni ada spesies-spesies yang kita terpaksa tambah di dalam equation. Ya, tapi yang ni biasanya kita tak akan tambah dah spesies-spesies yang lain. Contohnya contohnya ion electron method mungkin kita kena tambah H+ ke, tambah air ke, ataupun Dina kamu nak tanya soalan ke? Sorry Tak tu, ya? madam. Apa? Tertekan. Oh, tertekan. Alright. Jadi ion electron method ni ada spesies-spesies yang kita terpaksa tambah dalam equation. Tapi kalau inspection method ni biasanya dah cukup, dah lengkap dah, kita just balance kan dia punya stoichiometry, letak 2 ke, letak 3 ke, letak 1 ke kat depan. Macam tu je. Ya. Okay. Jadi mari kita lihat dulu untuk inspection method lah. Ya. Inspection method. Okay. Inspection method contohnya kalau kita tengok di sini, kita ada tindak balas di antara NaOH dan FeCl3 produce iron hydroxide dan sodium chloride lah. Ya. Okay. So sekarang macam mana kita nak balancekan dia? Belah sini cuba tengok Na, belah sini ada 1, belah sini ada 1. Oh, balance lah dah.
OH belah sini ada 1, tapi belah sini ada 3. So dia tak balance lah kan. So apa buat ialah kita cuba letakkan di sini, letak 3 lah. Ya, kita cuba letak dengan 3. Ya. Okay. So bila kita letak 3, apa terjadi ialah Na tak balance lah pula. Belah sini Na ada 3, belah sini ada 1. Belah sini ada 1 kan. So kita terpaksa letak kat sini 3 jugalah. Kat sini kita kena letak juga 3 lah. Baru Na balance. Belah sini ada 3, belah sini pun ada 3. OH belah sini ada 3, belah sini pun ada 3 lah. Kan? Lepas tu apa buat ialah kita tengok Fe pula. Belah sini ada 1, belah sini ada 1. Okey lah tu. Cl belah sini ada 3, belah sini pun ada 3 juga. Balance lah. Tak ada yang masuk ke? Okay. So maksudnya if we put 3 in front of the NaOH and 3 in front of the NaCl, then the equation jadi balance. Macam tu lah. So belah kiri Na ada 3. Belah kanan Na ada 3 juga. OH belah kiri ada 3. Belah kanan pun ada 3. Fe belah kiri ada 1. Belah kanan ada 1. Cl belah kiri ada 3. Belah kanan pun ada 3. Balance lah. Macam tu. Boleh tak? Boleh Boleh. Okay. Seterusnya, kita tengok ni adalah combustion untuk organic compound lah. Ya. Kalau ada molekul-molekul yang free ni macam ni, oksigen kan, dia seorang-seorang je. Dia tak ada elemen lain yang terlekat dekat dia. Maksudnya tak ada atom lain yang lekat pada dia. So apa kita buat ialah kita balancekan dia paling lambat. Paling lambat kita balancekan dia. Ya. Sebab nak balancekan dia senang. Kan? Okay, sebentar ni Okay. So sekarang kalau kita tengok contohnya, okay, yang paling susah nak balancekan ialah kita balancekan dulu. Contohnya kalau dalam kes ini adalah sama ada H ataupun carbon lah. Belah sini carbon ada 4. Belah sini carbon ada 1 je. So kita darab dengan 4 kat situ. Darab dengan 4 lah. Jadi carbon dah ada 4. Belah sini ada 4. Belah sini pun ada 4. Lepas tu kita tengok hidrogen pula. Hidrogen belah sini ada 10. Belah sini ada 2 je. So kita darab dengan 5. Okay, darab dengan 5 lah. Jadi belah sini hidrogen ada 10. Belah sini pun ada 10. Alright. Lepas tu kita pergi kepada oksigen. Oksigen belah sini ada 2. Belah sini ada 4 kali 2. 8. Ni oksigen belah sini ada 8. Belah sini ada 2 je. Okey, belah sini ada 5 darab 1, 5. So kita ada berapa tu? Total oksigen belah sini adalah sebanyak 13. Kan? Belah sini ada 2 je. Macam mana kita nak buat tu? Dia tak ada perkalian sama. Maksudnya kita kena darabkan dia dengan 13 per 2. So kita boleh cancel. Jadi 13 lah. So kat sini kita letak kat depan dia 13 per 2. Kita boleh buat macam tu. Ataupun kalau saya nak tulis balik C4H10 plus dengan 13/2O2. Sebab ini boleh cancel off lah. Ya. Produce 4 CO2 plus dengan 5 H2O. So dapat macam tu lah. Ya. Ataupun tak nak lah madam nampak separuh-separuh macam ni. Tak suka lah saya. Saya benci lah macam ni. So apa kita buat ialah kita darab 2. So sini darab 2. Kamu akan darab 2. Darab 2 semua. Ni darab 2, ni darab 2, ni darab 2, ni darab 2. So kalau darab 2 nanti yang ni darab 2 akan dapat 2C4H10. Okay. Yang ni 2 darab 13 per 2. 2 darab 13 per 2. So we can cancel off the 2 lah. Kita dapat 13O2. Tak sentuh yang O2 kat sini tau. Lepas tu darab 2 juga kat sini. So that I will get 8.
CO2 plus dengan darab dengan 2 juga. So saya dapat 10 H2O. Just like that lah. Ya, macam tu lah. So dapatlah jawapan dia. Boleh Faham tak? Boleh ke? Okay. Ya, okay. Alright, so next kita cuba tengok soalan seterusnya. Okay. So, soalan seterusnya kita ada ferrum. Kita nak balas dengan okay. So kita ada ferrum dan H2O. Farah lambat. Nanti tengok balik video ya ataupun belajar dengan kawan-kawan ya. Okay. Alright. Okay, kita tengok tu. Tengok yang soalan C dah. So kita ada ferrum plus dengan H2O dapat Fe3O4 plus dengan H2. Okay. So sekarang apa yang free, atom free dia tak ada combine dengan mana-mana atom, itu yang kita paling lambatkan balance dia. Iaitu ferrum dan juga hidrogen ni. Ya. Jadi kita cuba balancekan dahulu yang yang complicated ni lah kan. So sekarang katalah kita nak balancekan oksigen. Oksigen belah sini ada 1, belah sini ada 4. So ini kita darabkan dengan 4 lah. So darab 4 kat sini, oksigen dapat 4. Belah sini pun oksigen dapat 4. Ya. So disebabkan belah sini kita dah darab 4, hidrogen ni dia jadi 8. So ni here we have to put 4 lah. Tentu. Jadi sekarang hidrogen balance, oksigen pun sudah balance. Yang belum balance ialah ferrum. Ferrum belah sini ada 3. So that here we have to put 3 lah. So dia akan jadi 3Fe 4H2O dapat Fe3O4 dan juga 4H2. Ya. Okey. Andai kata dalam equation tu diberikan dia punya keadaan state ni, kamu kena tulis juga. Ya. Mata saya tak tunjuk. Tapi sebenarnya bukan tak ada. Dalam jawapan tu kena ada lah. Dia punya condition dia ataupun dia punya keadaan lah. State dia mesti ada juga. Ya. Saya tak letak. Kamu letak nanti ya. Macam tu. Okey. Seterusnya. Mari kita lihat soalan seterusnya tu. So kita ada. Okay. Kita ada Fe2O3 plus dengan HCl. Okay, produce FeCl3 dan H2O. So ini mana kita nak balance dulu ni? Mana yang kurang complicated untuk kita balancekan. Yang ni complicated nak balancekan dia kan. Dia susah lah kat sini. So kita cuba balancekan dulu ferrum. Belah sini kita ada 2 ferrum. So here we have to put 2 lah. Yang complicated tu kita selesaikan dulu lah. Ya. Manakala atom yang mudah-mudah tu kita lambatkan pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia senang nak, contohnya ferrum dengan hidrogen, dia senang nak balance. So yang tu kita lambatkan sikit lah. Ya. Okay, jadi sekarang ferrum belah sini ada 2. Belah sini ada 2 dah. Ya, ferrum. Okay, oksigen sekarang belah sini ada 3. Kan? Belah sini kita ada 1. Kan? Belah sini ada 3, belah sini ada 1. So we have to put 3 kat sini. Okay. So sekarang kalau kita tengok Cl dia punya bilangan 2 kali 3, 6. Belah sini ada 1 je, belah sini ada 6. So hidrogen pun sama sebab dia satu-satu macam ni. Dia kurang complicated tu kita lambatkan sikit. Dia senang nak balance nanti ya. So ini 3 kali 2, 6 juga. Belah sini hidrogen pun 1. So apa kita buat? Kita darabkan semuanya dengan 6 lah. So dia akan jadi balance tu. Ya. Nak patah.
So kita ada 6 HCl lah. Mari kita check balik setiap satu. Okey, ferrum belah sini ada 2. Belah sini pun ada 2. Oksigen belah sini ada 3. So belah sini 3 darab dengan 1. 3 lah. Ya, 3 oksigen belah sini. Okey, belah sini hidrogen ada 6. Belah sini pun ada 6 juga. Cl belah sini ada 6. Sini pun 2 kali 3, 6. Dapat 6. So balance lah. Settle dah. Untuk yang ni. Jangan lupa letakkan dia punya state tu. Ini kena ada solid. This is aqueous. This is aqueous. This is liquid. Jangan lupa ya bila nak memberikan jawapan. Ya. Boleh tak ni? Boleh ha? That is how you balance the equation melalui what we call kaedah inspection. Inspection method lah. Ya. Okay. Boleh salin lah. Salin jawapan dia ya. Dah ke belum? Ya. Dah. Dah. So kita pergi kepada soalan number 4 pula. Okay. Untuk soalan number 4 ni, dia bagi dalam bentuk ayat. Kadang-kadang soalan dia tak bagi dalam bentuk molekul macam ni untuk kamu balance. Ya. Dia boleh juga dibagi kepada kamu dalam bentuk ayat macam ni. Ya. Contohnya kalau kita tengok soalan number 4 tu, kita ada write the balance equation for all the reaction as in the following. Okay. Kamu diberikan hydrogen peroxide. Okay, you have hydrogen peroxide. Okay. Decompose ataupun dia pecah. Dia terurai. Decompose, dia terurai to produce water and oxygen. Yang ni macam mana nak balancekan dulu, kamu kena buat dulu dia dalam bentuk equation. Daripada ayat tu you have to change to equation lah. Jadi kita macam mana nak changekan dia kepada equation, kita letak H2O2. Lepas tu dia decompose. Dia tak tambah apa-apa pun dekat situ. Kan? Kalau combustion tu dia tambah oksigen, tapi yang ni dia decompose, dia pecah, dia terurai. Kan? Kepada H2O dan juga oksigen gas. Jadi kita dapatlah equation yang tak balance ni. Ya. So macam tadi jugalah kita repeat benda yang sama lah. So sekarang kalau kita tengok yang susah untuk kita balance adalah hidrogen. Betul? Okay. Ini saya belum. Okay. H2O2, kat sini H2O. Jadi macam nak balance ni, hidrogen dah balance, tapi yang tak balance ialah oksigen lah. So kita cuba letak sini, kat sini letak 2. Okay, since belah kanan ni memang dia punya keadaan sudah lebih untuk oksigen. Kan? Jadi kita cuba tambahkan dia di sebelah kiri lah. Macam tu. Belah sini ada 3. Sebelum saya tambah sekejap Sebelum saya tambah 2 ni. Oksigen belah sini ada 2 je. Belah sini ada 3. Kan? Okay. Belah sini ada 2, belah sini ada 3 lah. So 3 dengan 2 macam tak kena kan.
So hidrogen dah balance tapi oksigen ni macam tak kena lah. So saya letak sini 2. Ini saya banyak try and error je. Okay, belah sini 2, belah sini 2. 2 tambah 2, 4. Belah sini ada 2 je. So kita cuba darabkan dia dengan 2 lah. Since kita dah letak 2 dekat water tadi, menyebabkan hidrogen dia sudah menjadi 4 lah. So belah sini sudah ada 4. Belah sini oksigen ada 4. So belah sini oksigen ada, automatik dia akan dapat 4 lah. So ini kita punya equation yang pertama. Ya. Jadi kamu bila diberikan dalam bentuk ayat macam ni, kamu kena bina dulu equation yang tak balance lah. Ya, imbalance equation tu kamu kena bina dulu. Lepas tu baru kamu boleh balancekan equation dia. Ya. Okay. Seterusnya kalau kita tengok untuk B, complete combustion of copper 1 sulfide. Jangan lupa kalau ada IDE, ini adalah sulfur sahaja. Dia tak bukan SO4 ke apa benda kan. Dia bagi dia bentuk macam ni. Ini biasanya sudah nak lemah sikit lah kan. Okay, jadi copper 1 sulfide, kalau macam mana nak dapatkan formula untuk copper 1 sulfide ni? Ingat tak sulfide dia group 16. Ingat tak? Sulfur kan duduk kat group 16. Oxidation number dia adalah S2 minus. Betul? Ini ion sulfide. Kalau ion sulfate macam mana? SO4 minus kan? SO4 minus. Pandai. Yang ni akhiran dengan IDE. Maksudnya dia macam dia dia monoatomic anion. Kalau dia akhiran dengan IDE, kebanyakannya dia adalah monoatomic and ion. Kalau sulfur dia jadi sulfide lah. Ya. Macam tu lah. Kalau ini adalah ion sulfide. Ya. Okay. Copper satu charge. Copper 1 plus. Copper 1 plus. Jadi apakah formula untuk copper 1 sulfide ni? Copper ni kita nak letak berapa? Copper kena letak 2, betul? Dapat tak? Copper 2S. Ini adalah copper 1 sulfide. Kenapa kena letak 2? Sebab charge dia 1. Positif. Dia positif 1, kan? So kena letak 2 lah. Barulah copper dengan sulfide ni. Okay. Letak 2 kat sini. Barulah ia ni positif 2. Yang ni dapat negatif 2. Barulah jadi satu molekul yang stable lah. Dia punya dari segi charge. Boleh tak ni? Jadi formula dia adalah copper 2S. Faham tak ni? Boleh ha? Boleh. Boleh okay. Good. Terima kasih pada. Okay. Jadinya sekarang kalau kita tengok dia form copper 1 oxide. Oxide ni apa dia punya atom? Oxygen, betul? Copper 1 oxide and sulfur dioxide. Ni. Sulfur dioxide, okay. So the complete combustion of copper 1 sulfide. Complete combustion. Dia tak cakap pun tambah oksigen. Tapi bila terbakar, memang kita bakar menggunakan oksigen. Bakar nak guna apa selain daripada oksigen? Memang guna oksigen. Ya. Okay. Complete combustion of copper 1 sulfide dengan oksigen lah. Mesti tambah oksigen. Kalau bakar tak ada oksigen, bukan bakar namanya tu. Itu namanya decompose. Ya, okay. Jadi dia akan produce copper 1 oxide, Cu2O. Ni Cu2O. Kenapa Cu2O? Sebab O tu charge dia adalah 2 minus. Copper charge dia berapa? Positif 1. Kan? Dia kena darab 2 lah. Sorry. Dia kena darab dengan 2 lah. So formula dia adalah Cu2O. Dan juga produce
sulfur dioxide. Sulfur ada satu, oksigen ada dua. Boleh ha? Alright. Apa bezanya molekul ini dengan molekul ini? Molekul ini adalah ionic compound. Ini molekul covalent. Sebab dia non-metal dengan non-metal. Ini metal dengan non-metal. Dia lain sikit dia punya cerita tu. Macam tu. Okay ha? Tapi itu tak payah cerita lah. Tak payah detail sangat saya cerita nanti. Banyak sangat nanti kamu pening. Okay. Jadi how to balance the equation? How to balance the equation? Dan ni sekarang. So jangan balance dulu oksigen sebab dia bersendirian. Kan? Okay. Kita balancekan dahulu yang complicated ni. Kan? Okay. Cuba tengok dulu copper. Copper ada belah sini ada 2. Belah sini pun ada 2. Okay lah tu. Selamat dah. Okay. Lepas tu tengok sulfur. Sulfur belah sini ada 1. Belah sini pun 1. Wow. Sudah okay. Belah sini oksigen ada 1. Belah sini ada 2. So 3 lah. Belah sini ada 3. Belah sini, belah kiri dia ada 2 je. Tak balance. Apa nak buat belah sini? Belah sini ada belah sini ada 3. Belah sini ada 2. So apa kita buat ialah okay, 3 darab 2 lah. 3 per 2 darab 2. Jadi kita letakkan kat sini 3/2. Okay. Yang ni andai kata tak suka macam ni. Okay. Tak suka separuh-separuh macam ni kan. Kalau saya pun Darat nampak. semua dari 2. Apa dia? Darat semua itu. Darab dengan? Apa dia tadi? Apa dia? Ya Allah. Kena remove pula dah. Sorry. Darat dengan 2. Darat dengan 2 lah. So sini kita darat dengan 2. So sini kita darat dengan 2. So sini darab 2. Dia akan jadi 2Cu2S. Kesianan. Hampir-hampir kena remove. Hampir-hampir. Abang orang nak kena remove ha. So setakat inilah video kita kelas kita untuk hari ni. Great.
Kacang. Biar aku ada nak beritahu satu benda ni. Meet ni tengah rekod tau. Betul? Aku dah mesej Madam ni cakap dia terkeluar. Oh ya. Nampak ikut dia ni. Penguin. Aduh. Bapak ah. Ada Madam ada. Madam tak buka mic tu. Manakah sebenarnya tu? Tak tahu kenapa tiba-tiba saya terkeluar. Tapi saya rasa kita habiskan lah ya. Ni chapter 4. Jawapan tutorial chapter 4. Ada lagi. Okay. Okay, dah tak pergi soalan number 5. Number 4 tadi. Okay. So, saya kena ni balik lah share balik lah, betul tak? Alright. Tak tahu, tiba-tiba saya terkeluar. Dia tulis our snack gitu. Okay. So sekarang kita darabkan dengan 2 tadi kan kat sini. So kat sini letak 2. So bila letak 2 tu kita akan dapat 2 lepas ni habislah ya. 2 Cu2S plus dengan ni darab dengan 2 3 darab dengan 2, so sini we can cancel off lah, jadi tinggal 3 lah. 3 O2 produce, ni darab dengan 2 juga dapat 2 Cu2O plus dengan ni darab 2 juga, so kita dapat 2 SO2. So dapatlah ni, this is the answer lah untuk soalan yang kedua ni. Yang kedua. Challenge dia bukan nak balance tapi nak mengetahui formula structure tu.
lebih challenging lagi kat sini. Contohnya copper 1 sulfide, kalau kamu tak tahu apa itu ion sulfide, berapa charge dia, copper ni tak tahu charge dia berapa, lepas tu tak tahu nak tuliskan Cu2S, ini lebih challenging lagi compare dan kita nak balance the equation lah. So macam mana nak tahu dia punya molecular formula semua ni, kena refer balik kepada chapter 1 yang kita dah pernah belajar dulu kan. Cara berapa charge apa semualah ya. Itu kena refer balik lah macam mana cara nak menuliskan molecular formula ya. Alright. Habislah. Kita bincang sampai number 4A dengan 4B lah ya. Lepas tu esok kita buat pukul 4 macam tu. Alright, madam. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada kita dismiss ya. So jumpa lagi esok lah. Okay, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Jaga diri. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. 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 Bye. Thank you, madam. Thank Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.